mereka dari mereka muda sampai mereka menjadi tua, barulah hak mereka diputuskan oleh mahkamah. Dan demikian juga Petronas pada hari ini, hak kita dengan Petronas yang sepatutnya dibayar royalti ini 5% di atas semangat ini, akhirnya tidak diperdulikan dan kita terpaksa menggunakan saluran mahkamah untuk mendapatkan hak bagi pihak rakyat dan kerajaan negeri Kelantan. Saya suka untuk mengingatkan dalam Dewan yang Mulia ini bahawa semangat federalisme ini sekiranya semakin hari semakin luntur, sekiranya semakin hari semakin pudar, dan sekiranya semakin hari semakin tidak diperdulikan. Kalau ia boleh berlaku kepada Terengganu, ia boleh berlaku pada Kelantan, apa jaminan ia terus tidak berlaku di Sabah dan Sarawak? Yang kita lihat pada hari ini, hasil masal bumi dipunggah, tetapi akhirnya kita melihat keutamaan tetap tidak mengalir kepada negeri-negeri yang selama 5 tahun mereka masih terletak dalam negeri-negeri yang termiskin dalam negara kita. Begitulah tentang urus takbir. Kita melihat tentang Felda yang saya ingin bawa pada hari ini, tentang perjuangan mereka yang pada asalnya kita melihat di zaman Allahyarham Tun Razak ini, idea asal pendudukan Felda dilahirkan oleh di zaman almarhum Tunku Abdul Rahman yang dianggap sebagai bapa pembangunan Malaysia. Dan pada waktu itu yang bersama dengan Yang Berhormat Datuk Asri Haji Muda bekas Yang di-Pertua Agong PAS, dibangunkan di bawah Group Settlement Act 1960 atau disebut sebagai GSA, yang bermatlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Semenjak ditubuhkan pada 1 Julai tahun 56, kini Felda telah maju baik dari segi saiz, kewangan maupun pentadbiran. Sistem pengurusan ladangnya dikatakan terbaik di dunia. Kita sangat berterima kasih di atas keprihatinan Allahyarham Tun Razak yang begitu mengambil berat tentang nasib rakyat miskin. Tapi itu berlaku pada era beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Apa yang berlaku pada hari ini? Hari ini kita melihat banyak kes-kes Felda yang ditulis, banyak kes-kes Felda yang diperjuangkan, banyak kes-kes Felda yang kita kemukakan kerana kita merasakan berlaku ketidakadilan kepada peneroka-peneroka Felda ini. Kalau kita mengatakan ianya suatu kes, satu isu, maka di sebelah sana akan terus mengamalkan denial syndrome. Mereka mengamalkan suatu sikap di mana kita penghasut kepada Felda, cemburu kepada Felda, iri hati kepada Felda. Tapi apa yang kita perjuangkan, apa yang peneroka suarakan sebagai hak mereka, akhirnya menjadi satu kenyataan. Dibuktikan dengan kes kita lihat yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, di mana Felda Kemahang yang akhirnya berjaya untuk mendapatkan kembali hak mereka, ataupun membuktikan bahawa terdapat penipuan, bagaimana buah itu digeredkan dengan perahan minyaknya. Berapa tahun mereka berjuang, berapa lama mereka berjuang. Akhirnya Mahkamah Persekutuan bersetuju bahawa peneroka tidak haruskan dia melakukan hal yang sedemikian. Grade buah pun ditipu puluhan tahun. Mahkamah yang memutuskan, bukannya suatu berita palsu ataupun poison letter ataupun suatu yang digembar-gemborkan sebagai fitnah, tetapi hasil perjuangan peneroka itu akhirnya dibuktikan bahawa mereka ditipu dari segi pengeredahan buah. Kemudian ledang bangun ya, Ahmad. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Kementerian. Saya menghormati pandangan Yang Berhormat, semangat, tapi tak kalah sampai mengatakan bahawa apabila membuat satu rumusan bahawa apabila mahkamah membuat keputusan mengesahkan bahawa Felda menipu, sedangkan umum mengetahui bahawa mahkamah membuat keputusan berdasarkan tanpa perbicaraan langsung. Tidak ada pun perbicaraan dalam mahkamah kerana malangnya peguam yang mewakili Felda tidak hadir. Dan
Kita tidak membicarakan apa yang dibincang dalam mahkamah, tapi itulah yang diputuskan. Tidak ada perbicaraan. Dan apabila peguam merayu tidak dibenarkan oleh mahkamah sampai kepada semakan hakim tidak dibenarkan. Maknanya tidak adil lah kalau hanya berdasarkan kepada keputusan mahkamah tanpa perbicaraan maka mengatakan bahawa Felda tipu dan sebagainya. Saya rasa tidak adil. Tidak adil. Baik, Ahmad. Saya berdiri bagi mewakili peneroka Felda. Dan saya berani mengatakan bahawa peguam Felda yang telah hadir itu tahu kes itu akan kalah. Saya bertanggungjawab. Boleh saya peluang ya. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi saya peluang. Sebenarnya peratus perahan minyak ini adalah satu benda yang subjektif. Kalau kita tidak dalam kawasan ini ataupun kita tidak pakar dalam sistem peratusan perahan minyak ni, kita usah buat apa-apa andaian. Kerana ianya bukan sahaja berdasarkan daripada buah muda, bahkan daripada kilang yang memerah perahan minyak ni. Kerana apa juga sistem yang digunakan untuk peratusan sistem perahan minyak ini ataupun dipanggil OER adalah berdasarkan daripada buah, daripada benih, cara dan juga sistem kita untuk good manufacturing, good agricultural practice. Kalau kita lihat, setinggi-tinggi sekalipun Felda dapat perahan minyak 18 ke 19 sahaja. Tetapi ladang-ladang luar, ladang komersial mendapat sampai 23%. Kenapa? Dia ada sistem dia. Kalau kita tidak pakar dalam perkara ini, saya fikir jangan bincang perkara ini. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya pada Jasid. Okey, proporsional. Baik. Terima kasih. Nampak hari ini belah sana mempertikai keputusan mahkamah. Jelaslah mempertikai keputusan mahkamah. Ada kata mahkamah buat keputusan tanpa memanggil, memberi peluang kepada pihak Felda, sedangkan mahkamah bagi peluang pada pihak Felda untuk nak membela diri. Tapi disebut tadi, Yang Berhormat tak hadir pagi tadi, disebut oleh Timbalan Menteri yang jaga Felda, dia kata peguam tu tak datang sebab peguam letak jawatan, tarik diri Disember 2007. Kes itu Januari 2008. Sepatutnya Felda boleh cari peguam lain untuk mengambil alih peguam tersebut, tapi Felda tak cari. Maknanya bahawa ini menunjukkan bahawa menteri dan timbalan menteri yang jaga Felda ni fail lah. Terima kasih Datuk Saya rasa betul. Saya rasa ada benda tempat. Kalau betul buat statement di luar. Kenyataan tu kalau berani buat statement di luar. Kalau berani statement tu buat kenyataan di luar. Saya luar buat statement di luar tadi. Saya sebab salah. Memang salah benar. Tak betul. Saya Kuala Kerai. Kalau berani buat Shah Alam. Kalau berani buat statement di luar, termasuk kementerian. Kalau berani kementerian sebut dalam di luar bahawa ada pakatan, ada bahawa peguam sengaja tidak hadir kerana dia tahu dia kalah. Kalau berani buat statement di luar. Ya. Betul. Ya, jangan bimbang. Lepas ni saya akan buat di luar. Kita bila mengatakan satu fakta, kita bertanggungjawab dalam parlimen dan di luar parlimen. Kita tak takut. Kita tunggu. Berhormat Kementerian dengan izin Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, maknanya daripada apa yang kita dengar beberapa hari, beberapa minggu ini, hubungan Felda dengan peneroka yang bawahan pun teruk dan buruk dan dihinanya. Hubungan dengan peguam yang kelatasan pun teruk juga. Maknanya Felda ni memang tak ada kebolehan, kemampuan langsung. Dan hakim pun dia sudah jadikan alasan dan tuduhan pada mereka. Terima kasih Tumpat dan terima kasih Pokok Sena. Jadi saya rasa apa yang Pulau Kerai pula bangun ya, Mat. Apa yang berlaku itu kita bertanggungjawab. Tadi Pokok Sena Kuala Kerai telah pun membuat kenyataan itu di luar parlimen. Jadi saya rasa dan Shah Alam sekali ya. Jadi apa yang kita mahu adalah suatu kebertanggungjawaban. Jangan kalah mahkamah dan kita juga mengatakan peneroka dengan kata-kata yang menyakitkan hati mereka. Puluhan tahun mereka berjuang, Datuk Yang Bertua. Wang ringgit dikeluarkan untuk membayar kos guaman. Itu hak mereka. Dan apa yang berlaku baru-baru ini di Mahkamah Tinggi Kuantan, isu Felda Sungai Koyan 3 dan 4, isu tanam semula.